4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya Yusuf Yaakob bersiaran langsung dari College Community Beaufort Sabah untuk berkongsi kepada anda semua bagaimana untuk mengukir tembikai susu edisi yang kedua. Bagi mereka yang ketinggalan untuk menonton live saya sebelum ini, anda boleh scroll down page College Community Beaufort dan anda boleh tengoklah apa yang saya kongsikan kepada anda semua pada hari Isnin yang lalu. Okay? So hari ni sebelum kita start mengukir, saya nak recap baliklah. Ada a few things yang perlu kita concern ataupun ambil berat sebelum melakukan proses mengukir. Yang pertama sekali, kita kena pastikan kita punya equipment sentiasa tajam. Okay? Bagi anda yang menggunakan pisau-pisau kiwi macam saya ni, anda boleh menggunakan butir steel untuk menajamkan dia. Okay? Seperti biasa, rapatkan mata pisau dekat besi ini, tarik daripada belakang sampai ke depan, diikuti dengan side sebelah kanan, kiri semula, kanan, kiri dan kanan. Cukup untuk 3 kali. 1. Yang kedua, pastikan peralatan seperti stiker Grid Yusufi, pembaris, okey, dan juga peralatan lain seperti kain lap dan sebagainya, tray telah tersedia. Kemudian pastikan anda ada idea yang basic apa yang anda nak buat, dan juga pastikan buah yang anda nak ukir tu sentiasa bersih. Okey, cuci dan lap kering lah. So saya nak recap balik apa yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu bagaimana untuk pegang pisau yang betul. Okey, pegang pisau. So ulu ni, pemegang ni, okey, perlu diletakkan di antara ibu jari dan juga jari telunjuk. Okey, jari telunjuk. Kemudian jari hantu diletakkan di mata pisau, sama ada di sisi ataupun di atas. Okey. Kemudian kita akan roll out. Kita akan pusing. Okey, supaya pastikan pergelangan kita ni selesa. Jangan keras-keras. Okey. Terima kasih kepada mereka yang sedang menonton. Min Salim, thank you so much. Puan Norazian, Niskam, Syazmi Indrawan. Rasa macam nak nyanyi pula saya. Okey. Terima kasih kerana menonton live saya. Mungkin untuk anda semua, ini adalah live yang terakhir. Okey, bagi topik fruit carving. Sebab minggu depan kita akan belajar benda yang lain lah, sandwiches dan sebagainya. Tetapi kita tak buat live. Okey, tak buat live. Okey, kita akan masuk ke kitchen dan kita akan buat cold sandwich, ada canapes, cocktail and so on lah. Okey, tak ada live. Okey, mungkin ini adalah live yang terakhir bagi topik fruit and vegetable carving. Okay, tak apa masa lagi, jom kita start kita punya proses mengukir. Sekiranya anda lama dengar. Okey, sekiranya anda sedang menonton live saya ini, apa kata anda sharekan dari mana anda menyaksikan live saya ini. Okey, tolong komen di mana anda. Yang dalam kelas saya ni tak payahlah komen. Okey, semua saya tak tahu lah dari mana, sampai mana saya punya live saya ni. Saya tengah buat posisi supaya lampu saya ni jelas. Okey, sila komen dari mana anda menonton live saya. Sekiranya anda, if you are from overseas, please comment, please speak in English, so that saya akan bercampur-campur lah bahasa English dan bahasa Melayu. Okey, first kali pemilihan buah tembikai susu. Okey, kalau macam saya lebih suka saiz yang sederhana. Okey, tidak terlalu besar. Kenapa? Sebab kalau anda memilih tembikai susu yang besar, masa untuk mengukir akan lebih lama dan juga banyak permukaan yang kita akan ukir lah. Kedua, kalau nak cari tembikai susu, saya sarankan supaya tidak memilih yang terlalu masak. Okey, kerana kalau anda memilih tembikai susu yang masak, dia akan mudah rosak. Terima kasih Puan Norisa Azrisa daripada Papar, Sabah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hai Kuro Neko. Okey. Terima kasih, good morning. Okey, then permukaan Regina Aja from Sarawak, thank you so much for watching. Permukaan yang tempat kita nak mukir ni pula rata, okey, dan sekata supaya senang kita nak buat garisan-garisan.
Untuk teknik ini, semua buah boleh digunakan, sama ada tembikai susu, rock melon whatsoever boleh digunakan. Betik pun boleh digunakan. Teknik yang kita nak buat sebentar lagi. Okey, macam biasa saya menggunakan pecahan 16. Okey, pecahan 16. Okey, ini adalah pecahan 1 14 14. Oh, 16. Okey, pecahan 16. Mengapa saya memilih pecahan 16? Supaya keropak lebih kecil, lebih cantik, lebih tersusun dan akan menambahkan penderitaan kepada pelajar-pelajar saya. Kalau 8 tu sekejap je siap nanti. Okey. Letakkan stiker di okey, untuk buat tembikai susu, elakkan daripada menggunakan di bahagian bawah dia ataupun di bahagian tangkai dia. Elakkan. Mana tu tangkai? Oh, ini tangkai dia. Ini tangkai. Ini dia punya bawah dia. Elakkan daripada menggunakan dua bahagian ini. Okey, kita akan buat secara melentang. Mengapa saya buat mengukir secara melentang? Okey, secara commonnya bila kita buat melentang, permukaan lebih besar. Permukaan buah yang nak diukir itu lebih besar berbanding dengan permukaan di kepalanya ataupun di pangkal dia dan juga di bawah dia. Permukaan dia agak kecil. Okey, berbanding dengan melentang. Okey, sebab itu saya lebih suka buat di permukaan yang melentang. Okey, tampal di center ataupun di tengah-tengah. Okey. Kemudian sila lah. Saya rasa awak kena ambil video lah untuk perisa. Start benda ni. Start daripada ni. Kita okey. Okey, saya minta maaf ya. Saya sedang buat video untuk inovasi, untuk pertandingan inovasi perisa peringkat kebangsaan. Okey, video tu dah buat, cuma nak lebih praktikal lagi. Okey. So nanti zoom sini and then zoom dekat ni, menunjukkan bahawa kita buat secara online. Okey, thank you so much. Okey, so lekatkan stiker. Okey, saya lebih suka pakai stiker ni berbanding dengan kertas A4 kerana kalau anda menggunakan A4 dia tak melekat, so dia bergerak-gerak. And then kalau nak melekat mungkin pakai selotip kan. Jadi nanti bila kita dah potong-potong nanti dia akan tertanggal, which is tak best lah. Jadi saya gunakan stiker, senang, dia tidak bergerak. Okey. Kemudian gunakan pembaris, kita akan buat garisan dekat setiap pecahan stiker tersebut. Okey, tarik ke bawah sampai separuh. Okey. Kalau ada 16 pecahan bermaksud 16 garisan. Okey, gunakan mata yang tumpul lah. Jangan yang apa tu tajam, nanti dia akan membelah kita punya buah. Okey, selamat datang and very good morning kepada mereka yang baru saja menonton kelas virtual kita. 55 orang, sangat ramai juga ni. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menonton live saya. Seperti yang saya maklumkan di iklan page Facebook College of Beaufort, ini mungkin kelas yang terakhir sebab topik ini dah tak ada lagi. Minggu depan saya dah start masuk ke dapur untuk buat amali, koktail, kanapes, sandwiches and so on lah. So kalau nak jumpa lagi mungkin semester depan. Kita akan belajar lagi pada semester hadapan. Sekiranya anda ada sebarang komen, pandangan, bolehlah kongsikan di ruang komen. Saya akan baca. Admin College Community Beaufort akan baca dan kita akan mengambil kira lah sebarang sumbang saran daripada anda semua. Terima kasih Zul Hafiz Zul, Morning Chef. Puan Kasimah Yaakob pun ada lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh daripada Kuantan katanya. Okey, dan bimbang video ini saya akan sharekan dalam page College Community Beaufort Sabah supaya kalau anda nak buat revision ataupun latihan, anda boleh menonton semula video ini. Okey, pecahan 16. Alright. Okey, now kita akan proceed. Daripada Maran, Pahang, bukannya Kuantan. Minta maaf puan. Daripada Maran. Okey, garisan dah ada. Okey, untuk yang beginner, saya sangat
mengsarankan untuk anda buat garisan supaya kelopak yang kita buat tu sama dan tersusun. Okey, kemudian kita biarkan dulu lah stiker ni. Okey, anda lihat ini ada bulatan kan. So bulatan ni kita akan potong bentuk kon. Kon di mana kita akan condongkan pisau kita. Okey, condongkan dalam kedalaman lebih kurang dalam 1.5 ke 2 cm. Okey, condongkan. Okey, kita akan pastikan bahawa kalau potongan kita betul, bahagian bulatan di tengah tu akan tercabut sebab kita potong secara condong. Hujung mata pisau bertemu di tengah-tengah, dan apabila bertemu di tengah-tengah, pastinya dia akan tercabut. Okey, pastinya dia akan tercabut. See? Okey, ini yang bentuk kon yang saya masukkan tadi, kon. Atas dia bawah, atas dia besar, bawah dia kecil. Sebab itu dia tercabut. Kalau straight daripada atas ke bawah straight, bawah dia melekat, tak apa, tercabut. Okey? Nanti kita akan saksikan macam-macam bentuk kon akan terjadi. Okey? Saya ulangi, saya letak semula. Okey? Ni adalah bulatan stiker. Pastikan kita condongkan mata pisau kita. Pusing. Hujung ni bertemu di tengah-tengah ya. Umpamanya macam ni lah. Bertemu di tengah-tengah. Kemudian kita akan cabutkan dia. Okey. Okey, stiker ni kita akan tanggalkan. Okey. And then kita akan buat torehan pada garisan ni. Okey, tegak. Okey, tegakkan mata pisau. Kita akan tarik ke belakang. Okey. Jangan sampai bawah. Separuh saja. Cukup. Okey, cukup. Sikit saja dulu. Okey, potong dalam kedalaman 1.5. Okey, dalam kedalaman 1.5. Okey, jangan terlalu dalam sangat. Okey, tarik saja. Okey. Good morning awang. Terima kasih kerana menonton. Okey, tegakkan mata pisau. Pisau saya ni tajam dan bawah ini saya rasa macam lembut sangat. So kena berhati-hati. Okey, tangan kita ni kan, waktu kita, kalau tangan kita kuat, kita boleh tarik saja. Okey, kalau anda tidak confident, gerakkan tangan anda atas dan bawah. Atas bawah. Okey. Jangan terlampau dalam, sebab dalam tu adalah ruang yang kosong. Bila ruang yang kosong dikuati nanti, dia akan tembus ke dalam. Kita tak nak macam tu. Kita nak okey pada isi saja. Okey, terima kasih Azfat, morning. If you're from overseas, please comment from where so that I can use English. If not, I will talk in Malay. Okey, tarik turun bawah. Pelan-pelan, tenang-tenang. Okay, as I said, seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai tembus ke dalam. Okay. Okay, lihat saya dah buat potongan di setiap partition ataupun bahagian pecahan ni. Ada satu lagi di sini. Okay. Okay, 16 jadian lah pada kedalaman 1.5. Okay, now I'm going to start my carving section. Okay, first kali saya akan letakkan mata pisau saya secara condong. Saya akan buat torehan yang pertama sampai ke belakang dia. Okay, sampai ke belakang ni saya akan pusingkan dia. Kemudian saya patah balik, turun ke bawah. Huruf C tapi terbalik. Okay, huruf C tapi terbalik atau huruf D. Okey, sekali lagi dari belakang saya tegakkan sedikit ya. Saya tegakkan sedikit pisau saya. Tegak sedikit. Bila saya belum sampai lagi dekat dinding yang pecahan tadi, saya terus buat patah balik pelan-pelan menggunakan hujung pisau saja. Nampakkan perut dia, lepas tu saya potong bawah ni. Okey, macam perut sikit lah. Huruf D ya, huruf D. Sekali lagi, tegakkan sedikit.
Okey, satu lagi positioning of your honeydew. Pusing-pusingkan dia ikut keselesaan tangan awak. Dan juga tangan pisau kita ni ikut keselesaan. Jangan statik. Bila bawah ni statik, dia akan jadi masalah. Okey, make sure kita kena twist, kita kena pusing-pusingkan dia ikut keselesaan. Okey, terima kasih kepada mereka yang tagging, yang sharing video saya, video daripada Coach Beauty Beaufort Sabah ni kepada kawan-kawan anda. Terima kasih. Mana tahu nanti kawan-kawan yang tak dapat menonton live ini, mereka boleh menyaksikan video ini kemudian. Okey, saya ulangi, tegakkan sedikit dalam 45 darjah. Buatkan huruf D dia, kemudian patah balik. Okey. Saya harap jelaslah ni. Dari belakang, tegakkan sedikit dalam 45 degrees. Okey, pusing. Nampak tak kedudukan pisau saya? Saya pusing. Bila pusing tu, saya tolak mata saya ni ke atas. Ke atas, patah balik. Putus. Okey, tegak. Pusing, putus. Tegak. Ambil isi saja, jangan ambil kulit. Okey, jangan ambil kulit. Okey, dari belakang ambil sikit. Gerakkan hujung mata pisau tu pelan-pelan, bertenang. Tolak ke belakang balik. Okey. Sekali lagi, tegakkan sedikit mata pisau. Okey, pergi ke belakang, ke partition tu. Jangan sampai belum sampai lagi ke garisan yang kita belah tadi tu, patah balik. Kemudian tolak ke bawah mata pisau. Okey. Sebelum sampai ni pecahan ni ya, ni pecahan ni. Sebelum sampai ke pecahan tu, patah balik, pusing. Gunakan hujung pisau saja. Hujung pisau, jangan dalam-dalam. Kedalaman mata pisau tu dalam 0.5 saja. Okey, saya dah menghampiri ke pecahan yang terakhir. Okey, last one. Round yang pertama. Jangan sampai hujung dia patah balik. Okey, siap. Mudah kan? Okey, nampak tak? Bila kita buat garisan, buat pecahan dan kita ukur kita punya bulatan, nampak lebih kemas. Okey, tersusun saja. Okey, saiz kelopak sama, bulatannya sama. Dengan harapannya hasil pembelajaran kita hari ini pun sama. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, next kita akan lawankan dia. Tadi huruf D, sekarang ni kita lawankan dia dengan huruf C. Okey, saya ambil sedikit isi, start daripada ni. Saya ambil isi dia sedikit. Okey, tolak ke bawah. Sebelum sampai ke dinding dia, saya patah balik huruf C. Tolak ke bawah mata pisau saya. Okey. Tarik huruf C naik ke atas, tutup. Patah balik. Okey, tegakkan. Tolak ke bawah huruf C, huruf C. Waalaikumsalam Helmi Irwan. Okey, siapa yang belum lagi membelanja like penyertaan Helmi Irwan di International Carving Union, boleh-bolehlah belanja-belanjalah like. Helmi, why don't you paste address you punya penyertaan dalam komen awak ni. Paste link tu supaya viewer akan share ataupun like penyertaan awak tu. Nanti saya pinkan dia. Okay, copy paste. Saya dah pakai memang mudah. Okey. Tapi ini yang amatur. Ini adalah corak yang mudah bagi saya lah. Okey. Ini yang senang untuk beginner, inilah senang.
Okay, pakar ke tak pakar ke, dia bermula daripada latihan. Sekiranya kita buat selalu, kita amalkan, buat kerja dengan ikhlas, bukannya untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya, insya-Allah kita juga boleh buat, tak ada masalah. Bukan istilah pakar tak pakar, sama saja. Memerlukan kesabaran dan fokus yang tinggi. Okey, betul, saya setuju. Okey, orang yang mungkin ni perlulah sabar. Apatah lagi orang yang mengajar mengukir tu. Mudah-mudahan diberikan ketinggian kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Okey. Huruf C tadi huruf D. Okey, ini huruf C. Tegakkan mata pisau, ke belakangkan sikit. Kalau anda rasa ujung anda ni dah tumpul, okey, kita asas sikit. Huruf D dan huruf C. Tadi D, ni huruf C. Okey, sampai ke dinding, pelan-pelan patah balik, turun. Huruf C. Ciri nama ada tulisan tak ada? Ada. Okey, huruf C. Okey, tolak dia. Pelan-pelan, jangan dalam-dalam. Nipis-nipis, senipis yang mungkin. Waalaikumsalam Mariani Ismail. Mariam Ismail. Minta maaf. Selamat pagi. Terima kasih kerana menonton. Okey, bolehlah tolong share, tag kawan-kawan yang nak belajar tapi tak ada cikgu. Kesian tau. Zaman saya nama cerita ni boleh ke cerita dalam page rasmi ni. Dulu saya belajar secara sendirian. Makan masa yang lama. Tak ada cikgu, tak ada YouTube, tak ada Facebook, tak ada buku. Dia mengambil masa yang lama lah untuk jadi mahir. Terpaksa pergi ke pertandingan-pertandingan untuk menyaksikan orang lain buat macam mana. Dari situ kita akan belajar. So bila saya pandai, bila saya dah ada ilmu sedikit dan saya kongsikan kepada anda semua, supaya apa yang saya lalui tidak dilalui kepada anda semua. Okey, sebab itu saya apa jua yang berkaitan dengan seni ukiran buah-buahan dan sayur-sayuran di Malaysia, di dunia, saya akan kongsikan di Facebook dan juga di channel-channel sosial media saya supaya anda mengikuti perkembangan ukiran buah dunia. Okey, sebab saya dulu susah dapatkan maklumat-maklumat tu. So bila alhamdulillah hari ini ada banyak peluang dan ruang, saya berkongsikan kepada semua orang supaya semua orang pandai seperti dan juga lebih baik daripada saya. Okey, Helmi dah sharing. Okey, siapa nak undi Helmi? Saya pin Saya pin sekejap. Saya pinkan komen Helmi. Okey, siapa nak belanja light untuk penyertaan Helmi di International Carving Union, bolehlah. Boleh banyak pin ke? Oh, unpin. Okey, sorry. Satu-satu dulu lah. Untunglah ni siapa saya pin ni. Okey, Helmi ada sharekan link untuk anda belanja light dekat gambar tersebut. So sekiranya gambar tersebut banyak dapat like, dia akan dapat the most popular carving di International Carving Union. So siapa yang nak belanja, bolehlah. Okey, belanja like. Okay, terima kasih kepada yang dah like, dah share. Thank you so much. Semalam pun ramai juga yang share, yang like. Terima kasih banyak-banyak. Satu hari saja dah akan 400, 500. We hope that we can compete with other countries from Philippines, Indonesia, India dan sebagainya. We hope that we be able to go to England and compete with them, insyaAllah. Okay, terima kasih Puan Khamisah. Okay, 130 yang melihat. Okay, thank you so much. Okay, tadi kita buat D, kita buat C. Sekarang ni kita buat D semula. Siapa yang belum like page College Community Beaufort, sabar, tolong like. Okay, like dan juga like page dan juga follow. Saya sebagai admin, saya punya KPI untuk peribadi saya, bukannya admin, bukannya pihak pengurusan. Saya punya peribadi, saya target 10k untuk page ini. Sekarang ni ada 900 lebih je, sikit lagi. Siapa yang belum like page ni, minta tolong like page ini supaya anda tidak ketinggalan mengikuti perkembangan pelajar-pelajar yang ada di sini dan juga perkongsian daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Contohnya seperti bila kemasukan, apakah program yang ditawarkan di sini, okey, pinjaman beasiswa. Kadang-kadang kita share dalam grup page ini untuk pelajar kami, tetapi juga informasi kepada anda juga yang mengikuti page ini.
Okey. Saya ulangi huruf D semula, ambil sedikit dari belakang, ambil isi dia. Okey. Nak ambil kulit pun boleh. Kalau ambil kulit dia jadi tebal lah. Kalau tak ambil kulit jadi nipis. Terpulang. Okey. Untuk beginner ni saya rasa ambil lah kulit. Sebab apa? Kalau tak ambil kulit nanti terlalu nipis dan mudah pecah. Okey, jadi ambil lah kulit tu. Supaya kulit itu akan memegang isi temikan susu tu. Okey, sekali lagi. Ambil isi dia, ambil senipis yang mungkin. Sebelum sampai ke partition itu, patah balik, mak panggil rumah, patah balik, kemudian kita patah balikkan. Okey, ataupun gambaran yang lain adalah seperti anak ikan. Percaya tak? Pasal tak macam anak ikan? Okey, ini adalah ekor ikan. Okey, ini pinggang ikan. Ini kepala ikan. Patah balik ikan dan ekor ikan. So jadi anak ikan di sini. Okey, mungkin anak ikan beta. Sekarang ni tengah ini kan nampak ni. Bentuk anak ikan. Okey, dibentuk anak ikan. Okey, kalau tak jelas tak apa, nanti yang dah jadi mak ikan nanti yang baru dapat jelas. Okey, saya ulangi. Ini ekor, kepala ikan, patah balik, ambil ekor ikan. Okey, ambil isi dia, ambil kepala dia. Okey, ambil kepala lagi, patah balik, ambil pinggang ikan, ekor ikan. Nampak tak macam mana? Okey, kalau nampak seperti anak ikan, komen nampak, nampak. Okey, nampak. Ini ekor dia, ini kepala dia. Okey. Sekali lagi, kepada pelajar-pelajar kelas Shuri Timberford yang menonton live saya, pastikan anda tiada kelas ya. Jangan tengah-tengah lecturer tengah lecture kat depan, kau tengok handphone kau, tengok live dia, jangan ya. Okey, siapa yang ada kelas, sila ikuti kelas anda. Okey, nipis pun bagus. Okey, kalau nak kasar pun boleh, tapi jangan terlampau kasar sangat. Jangan terlampau tebal sangat, tak cantik. Okey, dari belakang, pinggang ikan, ambil kepala dia, patah balik. Okey, waktu round yang kedua dan ketiga ini, kelopak jadi kecil. So kita perlukan berhati-hati. Kita perlu berhati-hati. Okey, berhati-hati. Mula-mula ni kena berhati-hati sebab dia terlalu kecil. Nanti bila dah bawah ni dia semakin membesar. Okey, saiz kelopak tu bergantung pada pecahan ni lah. Ini kecil kan, so kelopak akan jadi kecil. Bila dah besar nanti lebih mudah nampak ikan ke anak ikan ke anak berudu ke, kita boleh nampakkan jelas lah. Kalau tak putus, kena check. Okey, pelan-pelan menggunakan hujung pisau saja. Kepala ikan, patah balik ke pinggang dia dan turun balik ke bawah. Okey, pinggang, patah balik. Saya dah toward the end. Ini ada pecahan yang ke-15. Okey, hari ini kita gunakan pecahan 16. Okey, sebentar, sahab. Ini 1, ini 2. Okey, last sekali, 16. Okey, anda perlu teliti ya. Bila sama tu nanti jadi confused. Dia akan jadi confused. Okey, done my round yang ke-3. Okey. Terima kasih Puan Saina. Okey. Dan kita akan sambung balik. Good morning Syafiq. Baru balik bersenam katanya. Okey. Now kita akan lawan balik. Okey, semakin ikan dia semakin membesar. Okey, dari belakang ambil senipis mungkin.
Okey, kepalanya patah balik, turun ke bawah. Okey, ini ikan dia. Okey, ambil isi. Syafiq juga menyertai International Carving Union. Syafiq, boleh jugalah kalau nak paste link untuk kita punya netizen mengundi like, bolehlah share link penyertaan awak dekat International Union Carving tu, Carving Union. Boleh share kat sini. So nanti kawan-kawan kita akan tolong like. Mudah-mudahan kita support. Okay, Cik Naim Ibrahim daripada Ipoh pun ada menonton. Okay, Cik Naim juga ni merupakan pengukir buah juga. Anda boleh mengikuti Facebook dia. Siapa nak belajar pasal how to carve face carving, bagaimana nak buat muka, boleh ke Facebook Encik Naim Ibrahim. Okay, senipis yang mungkin patah balik perlahan-lahan. Tangan kita ni sentiasa bergerak, macam bergegar, kena bergegar. Okay, supaya mata pisau ni membelah. Kalau statik tu dia tak membelah, takut bila kita tarik dia tak bergerak. So kita kena gegar-gegarkan dia, naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Okay, so follow saja teknik yang sama. Sama ada huruf C atau huruf D, ataupun ikan ke kiri, ikan ke kanan. Sekiranya anda ada sebarang soalan dan pertanyaan, boleh dinyatakan di ruangan komen di bawah. Nanti saya akan baca. Kalau saya tak perasan nanti, Encik Samsudin akan bantu saya membaca untuk anda. Membantu anda untuk apa? Untuk saya lah. Okey, ekor ikan, pinggang, kepala, naik ke atas, turun ke bawah. Okey, atas, turun ke bawah. Okey, kalau kedudukan pisau saya kalau di luar begini, mula macam ni, kedudukan pisau saya ni, macam ni. Kemudian saya pusing, nampak tak kedudukan mata pisau saya? Kemudian tolak ke atas, turun ke bawah. Okey, ekor begini, nampak tak kedudukan pisau saya akan berubah. Okey, atas, turun ke bawah. Okey, dia tegak, kepala ikan, pusing. Okey, tolak ke atas, turun ke bawah. Okey, seterusnya sama je, teknik yang sama kita akan buat berulang-ulang kali. Sekiranya anda melakukannya, anda rasa macam silap lah, kenapa tak putus ni kan? Tolong jangan ulangi lagi kesilapan yang sama. Mungkin you adjust sudut dia. Kalau macam ni you rasa tegak tapi tak putus, so condongkan sedikit, adjust. Sebab itu saya menggunakan design yang lebih kurang sama, supaya kita boleh baiki kita punya kelemahan kita. Setiap kali kita kalau silap, jangan ni. Okey, Syafiq telah bagi link penyertaan dia di International Carving Union di England. Sekiranya anda ingin belanja like, anda boleh klik pada link yang telah diberikan oleh Muhammad Syafiq Samsudin, kemudian tekan like supaya undian kepada ukiran dia akan meningkat. Sekaligus mampu menyaingi kategori the most popular carving likes. Okey, naik ke atas, turun ke bawah. Okey, round yang keempat. Ini adalah torehan terakhir untuk round yang keempat. Kita akan buat teknik yang sama sampai bawah, dan anda akan lihat result dia macam mana. Okey, setakat ini okey? Ada masalah? Okey, boleh? Kalau boleh, tekan
Boleh. Itu macam jual barang. Okay, next kita akan proceed ke yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima sama juga, cuma kita akan lawan balik. Okay, lawan balik. Okay, lawan balik. Sentiasa macam huruf S lah, huruf S kan. Sebab itu anda perlu sebenarnya kalau nak buat terus satu partition ke satu partition boleh juga. Okey, siapkan satu partition dan sebagainya. Cuma saya takut nanti tak sama. Round dia tidak sama. So sekarang ni kita nak jadi dia sama. Okey. Sebab itu saya buat ikut satu-satu round. Bukannya satu-satu pecahan ataupun partition. Okey, dari bawah naik ke atas. Macam dah like semalam. Terima kasih puan. Thank you so much. Terima kasih kerana bagi support kepada anak-anak KK Beaufort Sabah ini. Sekiranya ada rezeki, mereka berjaya, InsyaAllah ada rezeki, bolehlah saya bawa mereka ke England untuk bersaing dengan pengukir-pengukir buah dari Indonesia, Filipina, India, Rusia, Mexico dan sebagainya. Mudah-mudahan, amin. Okay, untuk carving ni saya rasa keyword dia, siapa yang rajin berlatih, training, dia akan lebih berjaya lah. Tak ada sebab kulit ke, sebab fizikal tinggi rendah ke, pisau semua sama. Apa yang mereka gunakan sama juga macam kita, perendahan pun sama. Cuma siapa yang rajin tak rajin saja. Okey, Abang Syafiq kisahlah pada semua adik-adik yang sedang menonton katanya. Dari bawah belakang. Okey, ulang saja teknik yang sama. Okey, sambil-sambil kita buat ulang yang sama ni, kita kena baiki balik kita punya teknik. Kemas ke, tak kemas ke, putus ke ataupun tak putus ke. Kita kena tengok. Mungkin kedudukan pisau kita ni terlalu condong, terlalu tegak, kita adjust lah. Okay, mungkin tebal. Okay, first ni tebal. Okay, next time, untuk next kita kena baiki balik, nipiskan dia. Mula-mula mencecil-cecil kan. Sekarang ni dah tak boleh mencecil lah. Nak fokus je. Sebab dah semakin besar. Okay, kena teliti sedikit. Okay, kalau anda rasa tepi ni dah tak potong, potong balik. Sambung balik. Start dari belakang ya. Dari belakang. Dalam 1.5 ketebalan. Patah balik. Kedudukan pisau mestilah ni contoh putus. Ini contoh putus. Kalau tak berhati-hati akan putus. Tapi tak ada salah, dia akan still lagi melekat. Okay, kalau putus tak ada masalah, dia still lagi melekat kat belakang tu. Kalau teknik dia betul, dia akan still melekat. Okay, walaupun dia putus, tapi dia dah melekat, tak ada salah. Okay, turun bawah, naik ke atas. Senipis yang mungkin, naik ke atas. Tolak ke atas pisau, kedua pisau nampak ni. Tolak ke atas, mendatar. Tolak ke atas, turun ke bawah. Dari belakang, tegak. Ambil kepala ikan, patah balik. Tolak mata pisau ke atas, menjadi ekor ikan dan turun ke bawah. Okey. Pelan-pelan, nipis-nipis yang senipis yang mungkin. Ambil kepalanya. Ambil pinggang ikan.
Okey, ini anak ikan. Ini dah jelas. Bila dah besar, anak ikan tu jadi jelas. Kan? Okey, saya di pecahan yang ke-16 bagi pusingan yang ke-5. Okey, sambil-sambil kita bersembang dah siap dah pusingan yang ke-5 kita. Okey, pusingan ke-5. Sekarang ini okey, boleh faham? Tekniknya sama je daripada tengah tadi. Kita ulang semula. Okey. So, anda tidak boleh buat secara gopoh sebab bila anda gopoh dikhawatiri saiz ini terlalu besar. Okey, saiz yang trimming kita ni, yang ikan yang kita nak buang ni terlalu besar. Okey, kena perlahan-lahan. Tak perlu nak ni sangat, gopoh sangat. Okey, bagi mereka yang sedang menonton live ini, ada 4 link yang telah dikongsikan oleh Helmi Irwan dan juga Muhammad Syafiq Samsudin. Itu adalah link bagi penyertaan mereka di International Carving Union di England. Okey, bagi peringkat awal ini mereka perlu pihak organizer akan upload gambar carving mereka dekat page International Carving Union untuk dinilai oleh netizen-netizen. Netizen boleh mengundi dengan menekan like pada gambar ataupun posting yang diletakkan oleh pihak penganjur. Dari situ 50 markah akan diberikan berdasarkan like yang diberi oleh netizen ataupun pelayar-pelayar internet. Yang kedua akan dinilai oleh juri profesional yang telah dilantik oleh International Carving Union. So dari situ markah akan dicampurkan dan pemenang akan diberikan hadiah 100 USD dan juga tiket penerbangan ke England untuk menyertai pertandingan di sana. Okey, so saya dengan rendah diri menjemput anda semua untuk klik pada 4 link yang dikongsikan oleh saudara Helmi Irwan dan juga Muhammad Syafiq Samsudin dan tekan like kepada gambar carving mereka. Okey, semoga usaha kita ni dapatlah menerbangkan mereka ke England bagi bersaing dengan pengukir-pengukir buah sama ada amatur ataupun profesional di merata dunia. Okey, penyertaan ini terbuka kepada semua yang menyertai semua pengukir-pengukir buah di dunia lah. Okey, penyertaan tinggal lagi 5 hari. Okey, 5 hari. So anda juga yang berminat boleh menyertai, tak ada masalah. Semua orang boleh menyertai secara online saja. Kita ambil gambar, post kat mereka, mereka akan upload dalam page International Carving Union. Okay, di kesempatan ini juga saya ingin mempromosikanlah ataupun membantu promosi bagi Culinary World Cup Malaysia yang akan berlangsung di Kuala Lumpur pada bulan 3 tahun hadapan. Poster-poster dah dikeluarkan. Penyertaan awal early bird yuran dengan diskaun 50%, anda boleh ke Malaysia Culinary Cup yang akan berlangsung di KL tahun hadapan bulan 3. Okey, siapa yang berminat, yang itu terbuka kepada semua orang. Chef-chef hotel ada, kategori makcik yang jual nasi lemak tepi jalan pun ada, pengusaha kafe, restoran ada, pelajar-pelajar pun ada, sekolah rendah ada, semua ada. Anda bolehlah sama-sama support pertandingan tersebut ya. Bukan kita sebenarnya bila kita masuk pertandingan bukan untuk menentukan siapa yang hebat tak hebat. Itu bagi saya lah. Bagi saya bila saya masuk pertandingan kita akan jumpa ilmu-ilmu yang baru, teknik-teknik yang baru, design-design yang baru. Di samping kita jumpa kawan-kawan yang mempunyai sama minat dengan kita. Itu niat saya lah kalau masuk pertandingan. Menang kalah tu bagi saya mungkin bukannya zaman saya lah kot. Zaman-zaman nak pingat ni dah berakhir. Tapi bagi pelajar-pelajar anda perlu supaya itu adalah penilaian kepada kemahiran kita dan juga sijil yang kita peroleh itu ada value untuk menempatkan dan juga memasarkan diri kita ke dalam industri. So senang industri nak tengok kita punya performance.
Pernah menang bermaksud kita seorang yang berusaha, kita ada justifikasi rasa yang tinggi, cara kerja yang bagus. Itu justifikasi industri kalau kita selalu masuk pertandingan. Sebab untuk menang dalam satu pertandingan, dia perlukan disiplin, perlukan pengorbanan, latihan dan sebagainya lah. Okey, round yang ke-6. Hampir separuh perjalanan kita. Okey. Lihat bila kita buat garisan dan juga bulatan, ada agak tersusun dan sedap mata memandang. Okey, saya kena dapatkan sedikit supaya cahaya, lebih banyak cahaya. Okey, sama balik huruf D balik. Tadi huruf C ni huruf D balik. Sampailah ke bawah, sampailah siap. Okey, pelan-pelan. Naik ke atas, turun ke bawah. Ni dah kira abang ikan dah ni. Ni abang ikan. Dah besar sikit ikan dia. Ikan dah besar. Tadi kecil kan. Okey, Encik Hafiz Ibrahim, terima kasih kerana menonton. Okey, sekiranya partition tadi dah tak ada ni, potong balik. Garisan ni potong balik. Mungkin tadi dah habis. Okey, potong balik. Ikut garisan. Okey, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada anda yang menonton dan memberi sokongan yang padu kepada page College Community Beaufort Sabah. Kami ni jauh daripada Semenanjung, jauh daripada KL. Nak datang ke sini dari Kota Kinabalu mengambil masa lebih kurang 1.5 jam ke 2 jam. Kalau ikut peta geografinya, kami ini dekat dengan Labuan. Anda boleh datang ke sini sama ada melalui Kota Kinabalu ataupun turun ke Labuan. Lebih mudah dan juga lebih murah kalau tiket penerbangan daripada KL ke Labuan. College Community Beaufort Sabah mempunyai 3 program. Selain daripada culinary, College Community ini juga ada program sijil teknologi elektrik dan juga sijil operasi perhotelan. Pelajar yang ada dalam sistem lebih kurang dalam 200 ke 250 orang. Selebihnya mereka berada di industri untuk menjalani latihan praktikal selama 5 bulan. Kami merupakan institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi. Okey, maafkan saya, kena kecam dengan bos-bos ni. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Okey, baru bertukar, so dia agak pelat sikit lah. Kebanyakan pelajar kami ini diberi bantuan keuangan oleh kementerian melalui beasiswa. Jangan bimbang bagi ibu bapa yang berpendapatan di bawah RM3,000. So sesi pembelajaran di sini banyak amali. Boleh katakan 50 ke 70% amali. Dan mereka belajar lebih kurang 100 lebih resepi selama pengajian setahun setengah di college. Dengan harapannya mereka akan pulang dengan ilmu culinary bagi mereka survive dalam industri di luar sana. Sama ada bekerja dengan industri perhotelan dan juga penyediaan makanan ataupun mereka membuka perniagaan sendiri. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Okay, Beaufort ni merupakan bandar transit di antara Kota Kinabalu dan juga Brunei. Jadi infrastruktur di sini sangat lengkap. Ada hospital, balai polis, stesen kereta api, pasar raya, hotel. Hotel dalam 3 bintang ada di sini. Okay, jangan bimbang untuk datang ke Beaufort. Jemput-jemputlah, dialuk-alukan untuk datang ke College Community Beaufort. Nak buat lawatan ke, nak buat kerjasama ke, aktiviti ke, dipersilakan. Saya percaya orang Sabah sendiri pun ada ramai yang belum sampai ke Beaufort.
Kalau dari sudut pelancongan, Beaufort ini dikenali sebagai tempat di mana anda boleh menyaksikan monyet, apa namanya? Monyet yang ada hidung besar tu. Itu di antara daya tarikan Beaufort. Anda juga boleh menyusuri Sungai Pedas dan juga Sungai Kelias untuk menyaksikan panorama sungainya yang cantik, hutannya yang cantik, tenang, tak busy, sunyi, sepi. Kalau musim udang galah, anda boleh memancing udang galah di sini. Oh yes, kalau anda lebih adventure lagi, anda boleh menaiki kereta api klasik dari Beaufort ke Tenom, dan di tengah-tengah perjalanan anda boleh singgah ke satu tempat untuk melakukan water rafting. Normally popular di kalangan pelancong-pelancong luar. Package, sekiranya ada package daripada Beaufort, saya difahamkan RM150. Kalau daripada KK RM180. Yang RM180 itu termasuklah perjalanan anda daripada daripada Kota Kinabalu ke Beaufort. Pelajar-pelajar di KK Beaufort ini terdiri daripada majority 99% merupakan warga Sabah. Daripada Lahad Datu ada, Kinabatangan ada, Ranau, Pitas, Kota Marudu, jauh-jauh. Bunyi macam dekat kan? Bunyi macam dekat. Kalau kat Malaysia, kalau kat Semenanjung, umpamanya macam ada Kelantan, Terengganu, jauh-jauh. Bunyi macam dekat sebab kita satu negeri yang besar. Okey, tegakkan mata pisau, ikan kita semakin besar sambil-sambil kita bersembang. Kita punya urat kita ni dah semakin membesar. Okey, kita akan buat sampai separuh, sampai sini. Okey, saya akan buat lebih pantas sedikit lah supaya anda tidak terlena. Okey, pisau gerak-gerakkan. Okey, tak putus, potong balik. Tegakkan mata pisau senipis yang mungkin. Okey, tolak ke atas ekornya. Patah balik ke bawah. Okey, senipis yang mungkin ya. Senipis yang mungkin, tapi berhati-hati. Okey. Tepat dalam ni tepat. Senipis yang mungkin, huruf S. Okey, sekejap ada pertanyaan berkenaan dengan apa yang kita belajar hari ini, dipersilakan, ataupun pertanyaan berdasarkan program apa yang ada di sini, bagaimana nak belajar di sini dan sebagainya pun boleh juga. Sambil-sambil kita menyiapkan saya punya ukiran ni, mungkin saya boleh jawab mana yang saya tahulah. Yang mana yang saya tak tahu nanti kita boleh tanya admin yang lain. Okey, apa ni? Jelaskan ekor dia dan juga kepala ikan. Pastikan anda mendapat potongan berbentuk anak ikan ni nanti. Okey, anda boleh nilai sendiri anda punya ukiran tu betul ke tidak berdasarkan shape ini, dan juga nampak tak? Hujungnya nipis saja, nampak tu, betul kon. Okey, sebab itu dia putus. Bawah dia, atas dia besar, tebal. Bawah dia kecil. Sebab itu dia putus. Yang melekat ni dia terbalik, bawah dia tebal, atas dia nipis. Itu yang dia melekat. Yang kita nak trim ni, okey, yang kita nak trim ni, bawah dia kecil, atas dia besar. Mana ni? Saya buat besar ni. Trimming saya besar, tetapi di dalamnya tu kecil, halus. Sebab itu secara logik dia akan tertanggal. Dia akan tertanggal. Okey, nipis. Kecil saja. Ujungnya kecil. Sebab itu dia mudah tertanggal. Okey, patah balik. Sap. Naik ke atas, turun ke bawah.
confirm dia akan tercabut. Kalau tidak tercabut, jangan tanya saya kenapa tercabut. Sebab mungkin dua-dua ni ke dalam. Ni ke dalam, ini pun ke dalam. Jadi nak cabut, dia melekat. So kena tolak ke bawah, ni tolak ke atas. Okey, tolak ke bawah sampai pusing je, tolak ke atas. So jadi permukaan bawah ni dia jadi nipis dan dia akan tercabut. Okey, nipis, pusing, naik ke atas, turun ke bawah. Okey, pusing ekornya. Okey, kedudukan pisau saya nampak, kedudukan pisau saya. Saya tolak pisau saya ke bawah. Bila saya dah berpusing, saya tolak ke atas. Ke atas. Dan sampai ke pinggang ni saya tolak ke bawah. Nampak? Okey, nipis. Nipis je ni. Okey, terima kasih kepada mereka yang masih lagi setia menonton live honeydew carving daripada College Community Beaufort. Kepada yang belum like page ini, anda dijemput untuk like page ini. Dan anda juga disarankan, digalakkan untuk share dan juga tag kawan-kawan kita yang nak belajar carving tapi tak ada cikgu yang nak ajar. Izinkan saya berkongsi ilmu yang tak seberapa saya ni kepada rakan-rakan anda dengan tagging dan juga sharing Facebook Live ini, supaya kita sama-sama dapat mengarahkan ilmu kita supaya diberkati. Salah satu perkara yang akan membawa kita ke alam satu lagi nanti tu adalah ilmu yang dimanfaatkan. Mudah-mudahan, amin. Okey. Ni round ke berapa Ni round pertama, ni round kedua, ni round ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Okey, dah 8 round dah. Okey, mata pun dah berair dah. Sebab bukan sebab mengukir, sebab menghadap kamera, at the same time menghadap ukiran ni. So ada dua benda yang saya kena tengok pada masa-masa. Tak apalah, demi anak bangsa katanya. Okey, supaya saya suka biar saya carving susah sebab depan saya ni ada handphone, ada holder, tetapi saya nak pastikan anda melihat bagaimana saya melihat supaya sudut ini nanti lebih jelas. Kalau saya letak kamera dari atas atau dari depan, mungkin pemandangan tu tidak berapa jelas dan anda mungkin tak faham. So bila anda nampak position mata saya sama seperti anda, dengan harapannya anda boleh buat benda yang sama. Apa yang saya lihat dan juga apa yang anda lihat adalah benda yang sama. Mudah-mudahan. Okey. Okay, bukannya niat saya ni untuk menunjuk kehebatan lah, menunjuk, bukan. Okay, saya sekadar berkongsi ilmu yang tidak seberapa supaya anda juga dapat memanfaatkan apa yang saya tahu, apa yang saya adalah. Okay, kita dah hampir ke penghujung ukiran. Chef, guna pisau kuning berapa harga termasuk pos? Puan, nanti saya PM tepi puan. Ini page rasmi puan. Nanti ramai yang kecam saya ni. Saya bukannya nak belajar pisau puan. Saya just nak bukan virtual class. Okay, virtual class. Nanti kita PM tepi puan Alhamdulillah, ni rezeki kita tak tahu ya. Bila kita buat baik ni, insyaAllah tu rezeki tu Tuhan tu ada di mana-mana. Saya dipesan jangan promosi diri ya. So nanti saya akan PM puan tepi Saya dipesan untuk mempromosikan page College Community Beaufort. Okay, kita dah toward the end. Saya rasa saya punya honeydew ni pun saya dah rasa lembik dalam dia. Saya kena lebih berhati-hati. Mungkin ni dah masak dah ni. Sedap untuk dimakan. Kena sejukkan dulu ni.
Kalau anda dapat honeydew warna kuning, lagi cantik. Sebab apa? Line ni nanti akan warna kuning pada kulit dia nanti akan lebih menonjol. Lebih cantik ni kan. Kalau kuning tu cantik, warna kuning je. So ni warna putih agak berseri sikit lah. Terima kasih kepada Nurul Eviana daripada Lahad Datu. Tak apa puan, tak ada masalah. Okey, saya dah toward the end. Saya rasa lagi beberapa saja torehan. Maka berakhirlah kita punya ukiran honeydew kita. Dan juga berakhirlah live FB carving kita buat semesta ini. Semesta akan datang, tak pasti lagi. Puan Fiza ngau, hai sir, hai. Okey, mana tahu saya tak diberi subjek ini lagi, maka tak adalah live carving. Kalau saya diberi subjek ini lagi, boleh kita kongsikan. Okey, saya berharap anda semua terus menyokong page College Community Beaufort Sabah ini dengan like, share info-info yang dikongsikan. Okey, semoga anak-anak Sabah saya ini akan terus mempunyai daya saing. Walaupun jauh dari Semenanjung, mereka juga mampu memberikan saingan dalam industri kulineri di Malaysia ni, mudah-mudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terkejut diorang ni, apa bising ni. Kursus pendek ukiran buah. Begini puan ceritanya, saya okey je nak buat kursus. Tapi bilangan kursus saya dah terlebih. Ramai yang menghalang saya untuk membuat kursus pendek. Nanti mereka tak ada peserta katanya. So insyaAllah boleh kita akan buat. Kalau ada ramai permintaan di kawasan Beaufort ini yang nak belajar ukiran buah, boleh kita akan buat. Kita akan masukkan dalam kursus pendek. Okay, buat masa ni kelas yang terdekat di College Community Sarike Sarawak pada minggu depan, minggu hadapan. Kepada orang-orang Sarike Sarawak, insya-Allah saya akan turun ke College Community Sarike pada 3, 4 dan juga 5 hari bulan 5 dengan 6 hari bulan September. Okey, semoga dipermudahkanlah. Okey, kita cuba di end. Alhamdulillah, mudah-mudahan yes. Okey, dah siap. Tepi ni nak trim boleh, tak trim boleh lah. Okey, saya rasa macam ni dah okey lah ni. Okey, dah siap dah saya punya honeydew carving. Okey, sebentar saya kemaskan dulu. Boleh juga. Okey, saya ulangi semula. Mula-mula tadi kita letakkan stiker Grid Yusufi. Saya mempromosikan Grid Yusufi ni, saya dah daftar dekat Mahipo. Ini adalah idea saya, ini adalah inovasi saya dan saya dah daftar dalam Mahipo. Mudah-mudahan Mahipo menerimalah saya punya idea saya ni. Okey, harap tak ada orang lain yang buat sebelum ataupun copyright lah, mudah-mudahan. Okey, okey, stiker ni kita tampal di bahagian tengah. Kemudian kita akan buat garisan menggunakan permukaan yang tajam lah, yang tumpul. Permukaan yang tumpul. Tarik buat pecahan. Kemudian oleh kerana kita punya grid ni berbulat, okey, so kita akan buat kon. Okey, kita akan buang bentuk kon. Kita buang, atas dia besar, bawah dia kecil. Sebab itu dia boleh tercabut. And then kita tarik garisan yang kita buat tadi tu. Jangan sampai bawah. Saya ulangi, jangan sampai bawah, sampai separuh saja. Okey. Okey, jangan sampai bawah. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kalau tuan-tuan dan puan tarik daripada atas sampai bawah, dia akan bergoyang. Okey, bila bergoyang nanti perempuan akan berdandut pula. Okey, jadi separuh saja. Potong separuh saja supaya dia still lagi melekat. Okey. Kemudian baru start buat huruf D. Lepas tu C, D, C. Sampai di sini anda akan nampak satu bentuk anak ikan. Okey.
Kalau anda dapat portion ataupun bentuk anak ikan ni, bermaksud betul lah tu. Kalau anak dapat anak tenggiling ke, anak tenuk ke, itu salah. Okey, pastikan anda mendapatkan bentuk ikan. Okey, anak ikan ni ada ekor dia, ada kepala dia. Setiap portion ini. Okey. Kemudian pastikan buat senipis yang mungkin. Saya ulangi ya, saya ulangi, buat senipis yang mungkin. Jangan tebal-tebal. Dan saya ni tebal lah sebab nak nampakkan ilustrasi supaya tuan-tuan dan puan faham lengkuk tu macam mana, maksud saya tu. Okey. Kemudian corak ini memang bagus sebab yang ini tahan lasak ataupun tahan lama ni. Corak macam ni. Sebab satu dia tebal, di hujung tebal. Kalau tuan-tuan dan puan nak wrap, saya rasa ini selagi elok buah ni, selagi eloklah design dia. Okey. Sebab kita tak pakai isi dia, kita pakai kulit dia. Okey, ni boleh tahan lama ni. 48 jam ke, tak ada masalah. Okey, dia agak tebal, tak takut untuk dia tercabut. Mudah-mudahan. Okey, ni tak tercabut ni. Okey. Ada lepas dia tercabut je. Okey, sepatutnya tak tercabut sebab apa? Bawah dia ni tebal. Yang nipisnya, yang bawah ni apa ni? Bawah ni yang nipis. Yang kita trim ni nipis. So ini yang mudah tercabut. Okey. Sekiranya anda ada apa jua soalan, anda boleh turunkan pertanyaan anda itu di komen yang bawah. Okey. Alright. So, kita dah kita di akhir live kita ni. Okay, sebentar saya check. Okey. Okey, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada mereka yang mengikuti live saya ni daripada live yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ini adalah live yang saya yang terakhir. Sekiranya anda ada pandangan dan juga cadangan, anda boleh nyatakan di ruangan komen di bawah. Okey. So teruskan menyokong College Beauty Beaufort Sabah, dan harapannya kami juga boleh bersaing dengan anda juga di institusi di luar dan juga dalam dan juga luar negeri lah, mudah-mudahan. Okey. Sepanjang saya live ini, sekiranya ada perkataan-perkataan yang saya cakap itu yang tidak elok ke, ada yang terasa hati ke, saya minta maaf. Bukannya niat saya untuk menguris perasaan anda semua, tetapi untuk berkongsi ilmu yang tak seberapa ini. Okey. Semoga saya dan anda terus diberkati dan juga kita akan belajar dan terus belajarlah. Okey. Dari College Beauty Beaufort Sabah, saya dan pelajar-pelajar sijil kulineri. Okey. Merakamkan jutaan terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. This is Okey, jumpa lagi.